record. Okey. Bila saya record ni nanti saya akan bagi kamu link, kamu boleh tengok semula lah lebih kurang kita punya ulangan kelas ni dekat YouTube kan. Okey. Yang sampai mana dah kita? Oh, yang nombor 5, daya menambahkan atau mengurangkan objek yang bergerak. Menambah atau mengurangkan objek yang bergerak. Ini ada ayat yang sangkut daya menambah atau mengurangkan objek bergerak. Maksudnya daya tu kalau benda tu sedang bergerak, kita boleh lajukan dia lagi ataupun kita boleh kurangkan dia. Contoh kereta. Dia bagi contoh kereta. Kan? Memang dia pakai jari sebab kamu tak boleh bawa kereta betul. Dia pakai kereta mainan. Jadi daya yang kita kenakan kat kereta tu contoh macam mana? Bila kereta tengah bergerak, kita kenakan daya lagi, kita tekan minyak lagi, kita kuatkan enjin, kita bagi lagi tenaga kat dia, kenakan daya kereta tu boleh lagi bergerak. Ataupun kereta tengah bergerak, ada kereta langgar kat belakang. Jadi dia apa? Lagi laju. Nampak? Itu maksud dikenakan daya juga. Okey. Satu lagi, kereta tengah bergerak, kita break. Kita break maksudnya kita memperlahankan. Break itu juga adalah satu daya yang dikenakan kepada kereta tersebut. Okey? Itu contoh kesan daya. Kesan daya. Ingat daya tak boleh dilihat, tapi kesan daya kita boleh lihat. Okey? Pergi seterusnya, tengok. Daya dan kesannya. Daya dan kesannya. Tengok. Yang pertama, geseran adalah daya yang menentang arah pergerakan objek. Okey. Ini kita dah masuk. Daya geseran. Daya geseran. Daya geseran ni adalah paling famous sekali. Banyak berlaku. Kita tak perasan pun. Tak perasan pun. Jadi apakah daya geseran? Yang menentang arah pergerakan objek. Daya yang menentang. Kamu tengok nota saya tulis sekali supaya masuk kepala otak. Menentang arah pergerakan objek. Ini kita panggil dia frictional force ni, daya geseran. Okey, macam mana daya geseran? Macam ni. Kalau satu benda tu bila kita nak gerakkan dia daripada atas satu permukaan, dia seolah-olah susah nak bergerak. Kenapa? Dia ada daya geseran yang cuba menentang kita untuk bergerakkan dia. Contoh, kamu ambil lah apa-apa benda ni kan? Memandang ni kan? Contoh kalau macam ni takci lah yang ni. Ini takci. Kan? Tapi ada juga tapi takci lah. Kan? Tapi biasanya kita akan letak atas satu benda, kita nak gerakkan dia. Bila kita nak gerakkan maksudnya apa? Dia ada satu daya yang cuba menentang pergerakan kita. Kita nak tolak dia ke depan, daya tu lawan balik. Lawan balik. Itu kita panggil dia daya geseran. Okay? Kalau daya geseran dikurangkan, benda tu mudah bergerak. Nampak? Kenapa? Kalau kita kurangkan daya geseran, maksudnya kita kurangkan benda yang menentang kita. Contoh macam mana? Contoh kita ambil satu benda, kita letak atas meja. Kita letak minyak. Bila kita letak minyak, dia apa? Lincin. Nampak? Lincin tu maksudnya apa? Lincin tu kita dah kurangkan daya geseran. Bila kita kurangkan daya geseran, maka benda tu akan mudah bergerak. Nampak? Satu lagi, ingat. Kereta kat jalan raya. Contoh kereta. Ambil contoh kereta kan. Bila contoh kereta, ini contoh kereta. Macam mana kereta ni boleh bergerak ni? Dia kat jalan raya sebab ada tayar. Kalau kereta tu tak ada tayar, dia tak boleh bergerak. Ada tayar kereta tu. Okey. Ni kereta kan. Tayar ni dengan permukaan jalan ni dia mempunyai daya geseran. Nampak? Kan? Jadi bila daya geseran maksudnya dia boleh melekat, dia seolah-olah melekat kat jalan. Bila kita kenakan daya, dia akan cuba menentang kita. Sebab tu kita kena, enjin kita kena lebih kuat pada daya geseran. Itu baru satu daya geseran. Ada daya graviti apa lagi. Okey. Bila banjir yang sikit lah, ada air lebih, ada air kat bawah ni, ada air kan. Ada air. Lepas tu bila ada air sikit,
Kamu beritahu kat ayah kamu, hujan lincin jangan buat laju. Sebab apa? Bahaya sebab apa? Macam minyak tadi. Dia sama konsep dia macam kita letak minyak kat atas permukaan. Dia akan mengurangkan daya geseran. Okay? Yang ini bila ada air kadang-kadang, tayar kita, sebab dalam tayar kita ada apa? Dalam tayar kita ada angin. Angin dengan air, dia terapung. Jadi tak banyak lah sebab berat kan. Dia sikit je terapung. Sikit je terapung. Maksudnya antara permukaan jalan di tayar ni, antara permukaan jalan ni, ada air sikit-sikit je air. Sikit-sikit je. Dia boleh menyebabkan seolah-olah kereta tu terapung. Sebab tu kita boleh terbabas. Jaga-jaga kan. Bila terbabas, langkah pertama, kamu beritahu jangan break. Jangan break. Kamu naik motor ke apa, terbabas sikit, jangan break. Kontrol je, kontrol, relax. Kan? Kurangkan kelajuan dengan menggunakan apa? Kalau boleh, kita drop gear. Kalau naik motor lah yang pandai naik darjah 6 ni, ramai naik motor dah ni kan. Bawa motor, duduk depan sekali, kaki tak sampai. Ni, jaga-jaga. Ini salah satu benda yang mengurangkan apa? Daya geseran. Okey? Lebih kuranglah contoh. Dia ada bagi contoh lagi, kita tengok. Kita tengok seterusnya dia cakap apa. Nampak? Ini ada gambar situ. Berlaku apabila dua permukaan objek bersentuhan. Kalau objek tu bersentuhan, baru ada daya geseran. Sebab tu kalau kita nak kurangkan daya geseran, kita kena tambah satu benda supaya dia tak bersentuhan. Letak minyak, letak air, letak grease, tak apa. Okay. Daya, kalau kita tolak, maksudnya arah pergerakan ke arah kita tolak. Daya geseran, dia lawan balik kita. Lawan. Daya geseran menentang arah pergerakan. Jadi dia lawan daya tolakan kita. Kalau kita tarik, dia ke sana, dia lawan arah tarikan. Okey. Faktor yang mempengaruhi daya geseran ni kena ingat. Pertama, jenis permukaan. Okey, yang bukan penting. Sebab tu lagi kasar benda tu, dia lagi kuat dia punya. Contoh permukaan licin menghasilkan daya geseran yang kurang. Tadi saya beritahu, tak minyak. Permukaan lain licin akan menghasilkan daya geseran yang kurang. Seterusnya, permukaan yang kasar menghasilkan daya geseran yang banyak. Nampak? Sebab tu kamu tengok kadang-kadang kenapa kita tengok daya geseran ni, kalau kita letak getah kan? Getah tu nampak macam licin je getah, tapi bila kita tarik benda tu susah. Sebab getah ni dia special. Kita tak nampak tau, tapi dia ada. Kalau kita tengok pakai teleskop pun akan nampak dia macam gigi halus. Sebab apa? Dia mempunyai daya geseran yang agak kuat. Walaupun permukaan dia nampak seolah-olah licin, tapi dia pegang nak tolak tak. Dia melekat. Kan? Dia ada tambah lagi lah daya lain, tapi daya geseran dia adalah kuat juga. Faktor lagi, berat objek tu, jisim dia. Kan? Bila berat apa jadi? Bila satu benda tu berat, kamu tengok syarat dia. Syarat utama tadi adalah daya geseran akan kuat apabila dua benda tu bersentuhan. Lagi kuat dia sentuh, lagi kuatlah daya geseran. Nampak? Bila benda tu berat, apa jadi? Dia akan lagi dekat, lagi kuat dia bersentuh. Lagi berat dia, lagi kuat dia bersentuh. Lagi kuat dia bersentuh, daya geseran dia makin kuat. Sebab tu, lagi berat benda tu, lagi susah kita nak tarik. Kalau ringan, nampak? Kalau ringan maksudnya kita letak je. Dia tak ada benda yang boleh menambahkan daya geseran, tak ada. Dia harap daya geseran pasal permukaan saja. Okay? Bila lagi berat, kita tambah daya geseran, lagi susah benda tu untuk kita nak gerakkan. Boleh? Kedua apa? Dia cerita apa? Objek yang ringan menghasilkan daya geseran yang kurang. Okay? Objek yang berat menghasilkan daya geseran yang lebih kuat. Objek yang berat menghasilkan daya geseran yang lebih kuat. Sebab apa? Macam saya beritahu tadi. Dia menambahkan apa? Kan? Bersentuhnya kedua-dua objek. Jarak bersentuhan dia lagi rapat. Okey? Kita tengok seterusnya. Okey, apa cerita seterusnya? Ni saya ada sembang-sembang ni tadi. Bagaimana untuk menambahkan daya geseran? Bagaimana untuk menambahkan daya geseran? Saya beritahu tu. Okey, apa contoh pertama kat situ? Kita tengok.
Menggunakan tapak dan permukaan bercorak. Okey, bercorak maksudnya apa? Bila ada satu benda, contoh atas satu permukaan, kan? Kalau permukaan tu kosong, rata, licin, dia adalah daya geseran dia tak kuat. Sebab macam nak tambahkan dia, kita buat bentuk. Kita jadikan dia. Contoh kita buat bagi corak. Bagi corak. Jadi maksudnya benda tu akan dia apa? Daya geseran dia akan bertambah. Kan? Akan bertambah. Okey. Kemudian menggunakan tapak dan permukaan kasar. Permukaan yang agak kasar. Jangan licin je. Licin lain. Ni kena kasar sikit. Kena kasar. Atas papan, kena papan yang kasar sikit. Okey. Menggunakan pelapik anti gelincir. Pelapik anti gelincir tu yang beritahu tadi. Biasanya dibuat pada apa? Pelapik dibuat pada getah. Getah tu biasanya kita buat pelapik anti gelincir. Kalau pernah nampak ke getah dia yang dibuat dalam bentuk ada satu getah tu, dia ada biti-biti. Kamu okey, kalau kamu tak jumpa getah boleh juga kamu tengok kapet. Ada setengah kapet kat rumah kamu tu, kamu tengok kapet dia. Bawah dia buat bawah kapet tu dia ada buat biti banyak, dia pakai getah. Biti supaya apa? Untuk menambah daya geseran. Jadi maksudnya apa? Bila kita duduk atas kapet tu, kapet tu susah nak bergerak. Sebab biasanya rumah kita pakai tile. Bila pakai tile, apa maksud tile? Tile tu kan licin. Bila licin maksudnya daya geseran dia kurang. Kan? Jadi bila kita letak apa benda pun atas tu, benda tu senang bergerak. Jadi sebab tu kapet dicipta, kau buka balik bawah dia, kamu akan nampak ada biti-biti. Biti-biti tu merupakan satu jenis corak yang ditambah dengan menggunakan bahan yang anti gelinciran, getah, supaya kapet tu tak mudah bergerak. Kalau tidak jadi kapet Aladin lah, kau duduk terbang benda tu. Kan? Ada licin. Dan lagi tu kalau kapet yang mahal tu, yang bulu-bulu tu pun sama juga. Buka bawah dia. Atas bulu licinnya cantik, pegang sedap je. Kan? Buka bawah dia. Dia kasar. Dia kasar, jadi guni-guni kasar. Supaya apa? Dia melekat. Lagi mahal kapet tu, lagi berat kat tu. Lagi berat kapet tu, kenapa? Supaya dia menambahkan geseran, supaya dia melekat kat kita punya lantai. Okey? Contohnya menggunakan serbuk kapur magnesium karbonat. Yang ni boleh juga. Yang ni kita pakai. Bila kita tambahkan serbuk kapur magnesium karbonat, dia akan jadi kasar. Sebab tu contoh, macam kamu tengok, bila orang gimnastik. Gimnastik, dia letak apa kat tangan tu? Kat tangan dia warna putih. Ni serbuk kapur magnesium karbonat, dia letak putih kat tangan tu supaya bila dia pegang, kan, dia lebih cengkam. Cengkam kenapa? Supaya dia tak panggil apa tu? Licin, tak licin. Kan? Kalau licin nanti dia terbabas lah. Orang angkat berat, orang gimnastik, macam-macam lah. Tapi saya tak faham satu je. Kadang-kadang saya nampak terjun tu pun pakai benda tu. Saya tak faham kenapa, untuk apa. Okey, mungkin ada enggak betul guna dia, dah tak tahulah kan. Kita biasanya angkat berat kena. Sebab kalau angkat berat, dia nak pegang besi. Kalau dia angkat tiba-tiba licin, tak boleh lah. Kan, nampak? Itu benda tu kita panggil serbuk magnesium karbonat. Kan? Jangan pergi main-main dah serbuk tu. Kan? Okay. Lagi tu kadang-kadang masa kita, kalau tak ada serbuk magnesium karbonat, kamu boleh gunakan bedak. Jangan pakai tepung gandum. Tepung gandum jangan, pakai bedak. Bedak. Contoh kalau kamu pergi main bowling. Main bowling, bola kamu tu kalau kamu pegang kan licin. Nampak? Bola tu memang nak licin. Jangan kau sapu bedak kat bola tu pula. Aduh, bola tu kita nak licin, kita lap bola tu. Tapi tangan kita, jari kita akan letak bedak sikit supaya masa kita pegang tu dia grip. Bila dia grip, kita boleh kontrol bola tu cantik sikit. Kan? Ini tak letak apa, pergi letak minyak, baik punya. Terpelantin bola tu dengan kontrol sekali. Kan? Nampak? Jangan letak minyak. Guna apa serbuk tu? Kalau tak ada serbuk magnesium karbonat, kita boleh pakai apa? Bedak. Bawa bedak sikit. Jangan tepung gandum. Tepung gandum kacau cerita dia nanti. Kan? Okey. Boleh faham? Boleh dengar? Okey. Seterusnya kat situ apa? Yang kedua, tengok dia cerita apa?
Mengurangkan daya geseran. Nak kurangkan pula ni daya geseran. Jadi kalau nak kurangkan daya geseran, tadi kita dah cerita banyak dah kurang ni, sebab bila saya cerita tambah, automatik faham kurang ni. Menggunakan minyak pelincir. Okey, kat mana? Minyak pelincir. Enjin kereta kita. Bila enjin kita, dalam enjin kereta kamu tu, daya dia bergerak selalu. Nampak? Bila dia bergerak selalu, benda ni, besi jumpa besi, kalau dia belaga, dia keluar api tau. Itu bahaya tu. Sebab tu kamu tengok, dalam enjin kamu tu kalau dia bergerak, dia sangat panas. Dia sangat panas. Untuk mengurangkan daya geseran dekat antara enjin kamu tu, antara dia punya ombuh dengan tepi enjin tu, kita letak minyak pelincir. Dua kegunaan utama dia. Pertama, mengurangkan daya geseran antara ombuh dengan tepi dinding kebuk enjin. Kan? Dia memang berapi juga, berapa laju bergerak, laju. Nampak? Tapi dia kurangkan. Kalau tak ada minyak pelincir, jam. Sebab tu ada enjin jam. Sebab tu kena jaga-jaga minyak hitam. Orang bagi minyak hitam lah. Kan? Kalau kamu tak jaga minyak hitam, nanti enjin melekat. Sebab apa? Daya geseran bertambah. Melekat je habis jahanam enjin. Okey? Sebab tu kena ingat daya geseran penting. Daya geseran pula. Minyak pelincir. Minyak pelincir kalau kamu dah umur dah 6 ni, dia lebih senang tengok basikal. Masa kamu kayuh basikal tu, dekat rantai basikal kita letak minyak pelincir. Supaya apa? Supaya kita kayuh lancar. Supaya rantai dengan dia punya prewen lah. Orang kampung panggil prewen, di gigi tu kan. Supaya dia tak melekat. Bila dia melekat, dia tak syok. Kadang-kadang bila dia melekat, dia senang jatuh rantai. Tengah kayu dia jatuh rantai. Allah. Nasib baik tak putus. Putus pun sebab tu juga. Bila dia dah berkarat, tak jaga, tak letak minyak, daya geseran bertambah, akhirnya dia akan boleh jadi putus. Sebab dia melekat. Okey? Menggunakan minyak gris, sama konsep dia. Minyak gris ni senang macam ni lah. Kalau kamu tahu minyak gris dia lebih pekat. Minyak gris dia lebih pekat daripada minyak pelincir. Biasanya kalau kamu tengok pintu kereta, pintu rumah kamu, buka bunyi kan. Apa kau buat? Bagi tu ayah, letak gris sikitlah. Minyak gris. Sebab minyak gris ni dia pekat, dia tahan lama. Sekali kita letak bertahun nak habis. Kalau letak minyak pelincir, dia kering je lama. Cepat, minyak gris dia tak kering. Sebab tu dalam enjin, dalam kereta kita bukan enjin. Dekat minyak, kamu tengok bila ayah kau buka pintu kereta, kamu tengok betul-betul dekat ensel tu. Dia ada tau. Ada macam apa, kita betul dia macam minyak tu dia pekat. Itu namanya minyak gris. Okay, kita letak tu apa? Untuk mengurangkan geseran. Bila kita buka, kalau bunyi tu maksudnya ada berlaku apa? Geseran. Menggunakan penggolek dan alas berbola. Penggolek dan alas berbola dia macam ni. Ini cerita pasal kita nak gerakkan benda. Penggolek dan alas berbola ni paling famous. Paling famous apabila masa zaman apa? Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih menakluki Konstantinopel. Nampak? Special dia Sultan Muhammad Al-Fatih ni, dia menggerakkan kapal dia atas darat. Nampak? Bayangkan kapal atas darat. Maksudnya apa? Kapal tu akan jumpa dengan permukaan tanah. Bila jumpa permukaan tanah, maksudnya berat lah kapal tu? Berat. Bila dia berat, daya geseran dia tinggi. Jadi senang ke nak bergerak? Susah. Jadi apa dia buat? Dia letak kayu. Kayu tu kita panggil dia penggalas. Letak kayu. Ni kapal. Ni bentuk kapal lebih kurang. Kapal. Ni bentuk kapal. Pandangan hadapan kapal. Okey, dia letak kayu. Letak kayu atas ni. Banyak dia letak. Banyak susun. Dia jadikan macam landasan. Dia tolak lah. Satu kapal tolak. Sebab apa? Sebab dia tak boleh lalu laut. Kalau lalu laut, tentera musuh ada. Jaga laut. Jadi dia lalu ke atas bukit. Dia letak ni. Apa guna kayu ni, penggalas ni? Untuk mengurangkan daya geseran antara kapal dengan tanah. Jadi dia boleh bergerak. Satu kapal masuk. Terkejut musuh tengok. Tiba-tiba muncul ke sana. Macam mana kapal berjalan atas darat?
Nampak? Konsep sains digunakan daripada tahun berapa tu? 115, 1100 something. Kan? Lama dah tu. Nampak konsep tu? Okey, kamu belajar benda yang sama. Ada kegunaan dia, banyak kegunaan dia. Kan? Kamu nak gerakkan benda berat. Benda apa nak gerak? Peti sejuk. Nak gerak peti sejuk. Kita letak atas apa? Jangan letak kayu pula macam ni, pergi buat macam ni. Itu zaman dulu. Kan kita pakai apa? Troli. Alas berbola tu kita tukar jadi tayar. Nampak? Untuk mengurangkan apa? Untuk mengurangkan kita punya daya geseran. Okey, kita boleh angkat benda yang berat. Okey, itu contohlah, satu contoh. Tengok lagi apa cerita dia. Seterusnya, menggunakan lilin. Lilin sama juga. Apa kegunaan lilin? Lilin sama juga konsepnya dengan minyak apa semua. Allahu Akbar. Terbalik ni semua jatuh. Okey. Oh, dah azan. Tunggu je kita rehat kejap baca-baca dulu nota ni sementara kita tunggu azan habis. Okey. Kita sambung balik sikit. Malam dulu. Bawah ni kita masih lagi bincangkan tentang daya geseran. Yang kamu belajar dalam darjah 6 inilah belajar daya geseran. Okey. Ini saya ulang sebelum kita sambung kan. Jika mungkin ingat salah satu kegunaan utama daya geseran adalah untuk memberhentikan pergerakan. Okey. Ingat semua benda dalam dunia ni apabila dia tak bergerak, dia memang tak bergerak. Tapi bila kita gerakkan dia, dia akan terus bergerak sehingga ada benda yang memberhentikannya. Apa benda yang memberhentikan pergerakan? Daya geseran. Sebab apa? Sebab daya geseran adalah bergerak menentang arah pergerakan. Jadi kalau benda tu bergerak macam mana laju pun dia ada daya geseran melawan arah pergerakan dia. Sebab lama-lama dia akan makin lama makin perlahan, makin lama makin perlahan, makin lama perlahan selagi kita tak tambah daya dia. Kalau kita tambah daya dia, dia gerak lagi. Kemudian dia akan makin kurang. Sebab apa? Daya geseran lawan. Dia akan daya gerakan makin kurang. Lagi kita tak tambah, dia akan lama-lama berhenti. Okay? Kalau kereta tu kita duk tambah daya, tekan tambah daya. Tapi kalau benda yang bergerak, contoh kamu ambil bola sepak, macam mana pun, jadi tak dah sepak naik atas. Naik atas boleh juga, sama juga. Kalau bola sepak naik atas, mana daya geseran dia? Daya geseran dengan angin, dengan udara. Sebab daya geseran tu berlaku dengan udara. Sebab tu bola kita naik macam mana pun naik, lama-lama dia boleh berhenti, dia hilang tenaga. Sebab apa? Dia berlaku daya geseran dengan udara sekeliling kita. Okey? Sebab tu kalau dalam vacuum tak ada daya geseran. Pernah tak kamu buat eksperimen dalam vacuum? Tengok ada vacuum. Vacuum tu tak vacuum. Vacuum maksudnya tempat yang tak ada udara. Tempat yang vacuum. Bahasa Melayu eja dia vakum. Vacuum. Vacuum ni maksudnya tidak ada udara. Tidak ada udara. Okey? Kamu ambil benda yang berat, contoh bola besi dengan kertas. Kalau kamu lepaskan dua-dua ni, kamu akan dapati bahawa kedua-dua ni akan sampai pada masa yang sama. Dia akan jatuh sama, sama je jatuh. Kenapa? Tidak ada udara, maksudnya tidak berlaku langsung daya geseran antara benda ni dengan udara. Tak ada halangan. Terus sama je. Tapi kalau kat tempat biasa kamu lepas, apa sampai dulu? Bola lah sampai, kertas. Sebab apa? Kertas ringan. Bila ringan, dia susah nak lawan daya geseran dia. Dia akan melayang. Sebab apa? Dia bergeser dengan udara. Okey? Kebaikan daya geseran. Okey, kebaikan daya geseran menghasilkan haba. Sebab tu kamu tengok, haba ni kita boleh cerita api boleh lebih kurang je haba api. Sebab tu kamu tengok zaman dulu nak buat api macam mana? Dia ambil satu apa? Kayu. Kayu besar ni buat macam lebih kurang ada lubang sikit lah. Satu kau tengok labang. Kita panggil dia goreng api. Saya dulu ada kat kampung, saya pernah rasa lah benda ni.
Kita ambil kayu, kan? Kemudian kita akan putarkan kayu tu, putar. Kan? Sama ada kita gunakan tali macam anak panah, musuh panah tu, ataupun kita putar pakai tangan je. Kan? Putar. Akhirnya tempat ni yang berlaku ni. Antara kayu kecil ni dengan kayu besar ni, dia berlaga kat sini, kita akan letak kat sini serbuk-serbuk kayu. Habuk-habuk kayu. Kan? Habuk-habuk kayu supaya bila berlaku geseran kat sini, dia akan menghasilkan haba. Bila menghasilkan haba, dia boleh membakar serbuk kayu tu. Lama-lama dia menghasilkan api. Kan? Jangan buat benda ni sekarang, orang pakai lighter. Lighter pun konsep sama tak? Sama. Kalau kamu tengok lighter ke, macam mana asal menghasilkan api tu? Tempat-tempat yang ada besi tu, dia akan bertemu dengan satu batu kat bawah tu. Kita krik, dia berlaga. Bila berlaga, dia menghasilkan geseran. Geseran tu menghasilkan api. Percikkan api. Okay? Kalau kamu tangan sendiri kamu ambil tangan, gosok-gosok lama, kamu akan rasa panas. Sebab itu membuktikan bahawa daya geseran boleh menghasilkan haba. Kenapa kebaikan? Kalau sejuk macam itulah kita dia buat. Okay? Salah satu kebaikan ni adalah nak hasilkan api. Okay. Seterusnya, memegang objek. Bila kita pegang satu benda, kenapa kita pegang? Melekat. Sebab special. Allah buat. Bukan kita buat. Tangan kita. Tangan kita ni, sebab tu kamu tengok belakang tangan dengan depan ni lain. Depan tangan ni kita special. Kamu tengok tu. Dia ada corak-corak macam-macam corak. Kenapa corak? Ingat tadi. Salah satu cara untuk menambahkan daya geseran, corak. Nampak? Yang Allah buat ni. Corak so dekat berjaya kita. Corak ni buat apa kita? Pergi berlekat. Lagi hebat corak kita, Spiderman kita. Baik corak kita tak hebat macam Spiderman. Cicak main. Boleh melekat ni. Tapi corak kita tak cukup hebat. Cicak punya corak dia hebat. Melekat. Spiderman saya tak tahu lah. Benda tu tak tahu. Kan? Sebab dia tak balik-balik. Saya dah dia pergi mana? Bertanya dia kenapa tak balik? Dia kata lupa jalan rumah. No way home. Kemudian menajamkan peralatan. Pisau. Nampak? Kita nak tajamkan, kita guna daya geseran. Sebab apa? Kita akan geserkan pisau tu dengan batu. Orang Melayu kita asah pisau. Bila kita geserkan, kan? Dia lama-lama dia akan tajam. Apa benda pun. Okay? Bukan semestinya pakai batu asah. Tak. Apa-apa pun boleh. Apa-apa pun boleh. Yang kasar. Kan? Sebab tu kamu tengok kalau kat kedai, gunting rambut, dia ada satu macam tali lembut tu tali tu. Kan? Tali tu dia ada sejenis pembukaan dia kasar. Kan? Jadi dia akan asal pisau guna benda tu. Bukan tak mestinya batu. Benda tu pun boleh. Kulit pun boleh. Okay? Memperlahankan objek bergerak sehingga berhenti. Itu memang utama. Kan? Objek yang bergerak, dia akan terus bergerak. Itu konsep utama. Tapi dia berhenti sebab apa? Ada daya yang menghentikannya. Daya apakah yang menghentikannya? Namanya daya geseran. Okay? Itu adalah kebaikan lah, lebih kurang. Okay. Keburukan. Menghasilkan bunyi yang tak ada gini. Geseran. Pintu tadi. Kan? Bila ada geseran bunyi sakit telinga juga. Kan? Itu kita panggil dia daya geseran yang keburukan dia. Jadi kita lawan balik guna apa? Letak grease. Kita letak grease. Okay? Kipas. Tali enjin kereta. Dan kipas. Semuanya ada benda yang menghasilkan apa? Bunyi. Sebab apa? Berlakunya geseran. Bila dia berputar, tak sedap bunyi. Pergi ambil. Janganlah sapu grease pula. Kita pakai apa? Ada spray. Nama spray tu WD-40. Ni kena ada kat rumah kena ada ni. WD-40. Kamu bagi tahu ini apa-apa bunyi pun kat rumah tu kamu spray yang datang ni, hilang bunyi dia. Hebat ni datang ni. Dia untuk mengurangkan geseran. Menyukarkan pergerakan. Ya. Memanglah menyukarkan sebab apa? Berlakunya geseran menyukarkan pergerakan. Kalau tak ada geseran, kita bergerak dengan lancar. Kan? Tapi kalau lancar sangat licin pula.
Nampak? Jadi dia ada pro dengan kon dia. Mengakibatkan permukaan tapak kasut dan tayar menjadi haus. Nampak? Kasut kita lama-lama haus sebab apa? Bila kamu jalan, kamu mengenakan satu daya geseran antara kasut kamu, kaki kamu dengan permukaan tanah. Dia bergeser. Kan? Lama-lama dia haus. Bagi dia minum air. Sebab tu betul. Orang kata apa? Kadang-kadang bila jalan-jalan, sebelum kamu keluar tu, basahkan kasut dulu. Jalan. Tahan lama sikit kasut tu. Okey? Itu saya tak buat eksperimen pun. Lebih kurang je. Zaman dulu, petua orang tua-tua. Okey? Itu cerita untuk daya geseran hari ni. Okey? Jadi kat sini, kalau korang tengok, macam itulah cerita dia. Jadi, sebelum kita masuk kelas yang seterusnya, lepas ni kita akan start kelas matematik pukul 9. Jadi kamu bolehlah pergi berehat kejap, 10 minit. Pukul 9 masuk balik. Okey? Jumpa semula pukul 9, kita akan tengok matematik lah. Matematik kita akan bincangkan soalan UPSR, insyaAllah. Okey? Jadi, untuk kelas sains sampai sini dulu. Minggu depan kita masuk topik seterusnya pula. Saya ambil topik ujung-ujung ni sebab kamu dah awal-awal tu banyak belajar kan. Kita ambil ujung-ujung kelajuan semua, daya. Kalau ada benda kamu tak faham, kamu boleh WhatsApp saya. Okay, WhatsApp kakak tu ke, Kak Nazar ke, beritahu nak topik tu nak buat ulang kaji. Beritahu je. Saya akan buatkan nota untuk kamu. Kita akan bincang dalam kelas cerita-cerita macam ni. Kan? Kemudian minggu depan kita akan buat latihan dulu. Latihan sikit pasal daya. Okey, jadi kita jumpa lagi insya-Allah di depan. Lagi pukul 9. Jangan lupa masuk semula. Kita akan jumpa lagi untuk kelas seterusnya matematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Rehat dulu kejap. Pergi minum ke makan-makan dulu apa? Ya.